Saya nak kongsikan dengan korang satu cerita lama. Sebuah kisah yang dah bertahan beribu tahun kot. Kerana ia satu pengajaran yang sangat mendalam tentang kerja dan tujuan hidup. Tajuk kisah ini adalah Tiga Pemecah Batu. Pada suatu hari, seorang pengembara berjalan di sebuah jalan di negara asing. Ketika dia melalui kawasan kuari tempat memecahkan batu, dia nampak tiga orang lelaki sedang memecah batu besar. Kerja mereka nampak sangat berat. Cuaca panas, tangan mereka penuh dengan calar dan parut. Rasa ingin tahu, pengembara itu berhenti dan tanya setiap seorang soalan yang sama. Ceritakan pada saya tentang kerja anda, lelaki pertama dengan wajah yang letih dan suara penuh dengan kecewa menjawab. Setiap hari saya menderita. Buat kerja ni. Kerja tu sangat berat. Gaji saya cukup makan untuk bagi keluarga makan sahaja. Pengembara itu mengangguk. Kemudian dia pergi ke lelaki kedua. Lelaki ini nampak lebih tenang, lebih fokus. Bila ditanya soalan yang sama, lelaki kedua menjawab, saya ada kerja tetap. Saya boleh kerja di luar, dekat dengan alam, dan saya dapat cukup duit untuk jaga keluarga saya. Untuk ini saya bersyukur. Akhir sekali, pengembara itu pergi ke lelaki yang ketiga. Dia nampak lebih gembira. Sambil bekerja, dia bersiul kecil dan gerakannya penuh dengan keyakinan. Bila ditanya soalan yang sama, lelaki ketiga tersenyum, bangga dan berkata macam ini. Saya sedang bina sebuah rumah ibadat yang hebat. Kerja saya ini akan beri peluang kepada anak-anak saya, cucu saya, generasi ke generasi beribadat dan belajar di bangunan yang saya bantu bina. Tiga orang lelaki. Tiga pemecah batu. Tiga jawapan yang sangat berbeza untuk soalan yang sama. Tapi apa yang buat jawapan mereka sangat berbeza? Apa yang buat seorang nampak penderitaan, seorang lagi nampak kestabilan, dan yang terakhir nampak kebesaran dalam kerja yang sama? Ini bukan hanya tentang pemecah batu. It's about kita semua. Perspektif lelaki pertama dibentuk oleh kesusahan. Dia nampak kerja dia sebagai satu beban yang sangat-sangat berat. Sesuatu yang dia terpaksa buat untuk teruskan hidup sahaja. Dan jujurnya, kita tak boleh salahkan dia. Kadang-kadang hidup kita pun rasa macam itu, kan? Kerja jadi sekadar cara untuk survive. Buat cukup syarat untuk teruskan hari esok. Kemudian, lelaki kedua. Cara dia lihat kerja dia beza sikit. Dia terima kerja dia dan dia ada sedikit rasa syukur. Dia nampak manfaat kerja dia, gaji yang stabil, peluang untuk bekerja dekat dengan alam dan kebolehan untuk menyara keluarga. Ini sebenarnya satu langkah ke depan, satu keadaan yang lebih bagus. Rasa syukur boleh ubah cara kita alami hidup. Lelaki kedua tak sekadar bertahan, dia menghargai apa yang dia ada. Tapi lelaki ketiga, dia nampak sesuatu jauh lebih besar daripada dua pemecah batu yang lain. Dia tak nampak batu-batu atau gaji. Dia nampak rumah ibadat yang sedang dibina. Dia nampak legasi hasil kerja dia, makna yang ia bawa untuk orang lain, dan sumbangan dia kepada sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Untuk dia, setiap ketukan pahat, setiap ayunan tukul bukan sekadar kerja sahaja. Ia adalah satu tindakan yang penuh makna. Di mana itu bagi dia, dan makna itu bagi dia kegembiraan. Jadi, saya nak tanya ke orang, macam mana kamu lihat kerja? Macam lelaki pertama, rasa terbeban dengan tanggungjawab? Atau macam lelaki kedua yang menghargai apa yang dia ada tapi masih melihat kerja sebagai sekadar pekerjaan sahaja? Atau seperti lelaki ketiga yang terus didorong oleh visi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bermakna. Kerja itu sendiri tidak berubah. Ketiga-tiga lelaki itu buat kerja yang sama, memecah batu.
Tapi apa yang berubah ialah cara mereka melihat kerja mereka. Tujuan ada kuasa untuk ubah banyak dalam hidup kita. Dan bila kita nampak kenapa kita buat sesuatu, kita boleh dapat tenaga lebih dan boleh menjadi lebih puas hati dan boleh rasa bangga juga. Tapi dengar nih, kita tak perlu bina rumah ibadat untuk rasa kerja kita ada makna. Tujuan tak semestinya datang dari projek yang besar dan hebat menurut orang lain. Ia boleh datang dari perkara kecil yang bermakna. Bantu rakan sekerja, hasilkan sesuatu hari orang lain lebih ceria. Atau ingat sahaja bahawa produk dan servis bisnes-bisnes kita membantu pelanggan. Kadang-kadang apa yang perlu kita ubah hanyalah cara kita melihat kerja kita. Daripada tanya, apa yang saya sedang buat? Cuba tanya diri anda, kenapa saya buat benda ni? Daripada tanya, adakah ini cukup? Cuba tanya, apakah impact yang saya atau company saya sedang buat? Jadi, tak kira kamu seorang guru, jururawat, artis, jurutera atau ibu bapa, boleh tengok kerja dan tanggungjawab melalui mata lelaki ketiga. Apa yang kita sedang bina? Apa rumah ibadat anda? Sebab bila anda jumpa visi itu, bila anda nampak bagaimana kerja anda menyumbang kepada sesuatu yang lebih besar, ia akan ubah bukan sahaja kerja anda, tapi seluruh hidup anda. Setuju tak? Kalau setuju atau tidak setuju, tolong komen di bawah. Jumpa lagi. Terima kasih sebab tonton sampai saat ini dan macam biasa, Tuhan memberkati.